mata, memori bertongkat bahu sebagai kaki hari ini pula. Kerajaan beri jaminan nilai semula upah dan gaji penjawat awam. QPEX dan MTUC terima dana tambahan RM1 juta. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Wilayah 1 Mei 2023 bersama saya Miza Isni Muhammad, dan hari ini kita akan berlintas langsung bersama Sabah, Sarawak dan juga Perlis. Kerajaan memberi jaminan akan melakukan penilaian semula berhubung isu gaji penjawat awam terutama di peringkat rendah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta agar penjawat awam memberikan sedikit masa bagi menyelesaikan isu tersebut. Jelasnya atas dasar itu segala peruntukan bagi allowance tambahan, kemudahan kesihatan dan pendidikan akan disegerakan sebaik mungkin. Dan ini jaminan saya, saudara. Sebagian saudara kenal saya dan kenal rakan-rakan saya. Dan kita bagi komitmen. Kita ambil alih dalam keadaan keuangan yang sangat parah. Hutang 1.5 triliun. Sebahagiannya kerana iklim ekonomi. Sebahagiannya kerana perompakan dan porak-peranda sistem ekonomi. Sebab itu saya katakan, kalau mau ekonomi berkembang, kalau mau hasil bertambah, kita kena lawan dan hapuskan perasuah-perasuah besar ini. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat sempena sambutan Hari Pekerja 2023 di Putrajaya. Tambahnya lagi, aspek pemikiran yang lebih luas oleh semua pimpinan tertinggi turut ditekankan bagi memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada semua pekerja. Kerajaan turut mengumumkan dana RM1 juta masing-masing kepada Kongres Kesatuan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX dan Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC. Dana berkenaan bagi memastikan pengurusan dua badan berkenaan lebih berdaya saing. Dan kerana menghormati dan mengiktiraf peranan dua-dua kesatuan gergasi negara kita ini, saya nak pastikan bahawa pengurusan pada badan ini lebih kemas dan cekap. Saya akan tambah RM1 juta kepada MTUC dan RM1 juta kepada QPEX sebagai permulaan. Sementara itu, cadangan menaikkan kadar caruman majikan dalam KWSP sudah diterima Perdana Menteri. Penelitian akan dibuat bersama-sama Jemaah Menteri. Kita bincang dulu. Ini keputusan dasar, dia ada impak pada kerajaan, majikan dan rakyat. Beliau mengulas kesaan Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia agar kadar caruman majikan dalam KWSP dinaikkan daripada 13% kepada 20%. Kaedah baru bagi pelaksanaan gaji minimum akan dirangka bagi memastikan kebajikan setiap pekerja di negara ini terbela. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar menyifatkan pelaksanaan gaji minimum RM1,500 agak rendah dan perlu diperbincangkan. Sepatutnya majikan harus melihat dalam konteks yang lebih besar untuk memastikan bahawa gaji yang diterima oleh pekerja-pekerja itu adalah setimpal dengan kemahiran, pengetahuan dan selain daripada itu supaya mereka boleh mencari hidup. Itu adalah sangat penting. Jadi atas kesedaran itu, maka dalam ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beliau menyatakan bahawa perkara ini harus dibincangkan semula dalam kabinet untuk mungkin mencari satu kaedah baru untuk menetapkan gaji kepada pekerja-pekerja negara ini.
Beliau ditemui selepas Majlis Sambutan Hari Pekerja 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, PICC Putrajaya. Baik, sempena cuti panjang Aidilfitri yang berakhir hari ini, aliran trafik ke ibu negara mulai perlahan dengan pertambahan kenderaan melalui Plaza Tol Gombak. Jadi untuk perancangan lanjut, kita bersama Raswin di lokasi. Silakan Raswin. Baik, terima kasih Miza di Angkasa Puri. Seperti mana apa yang anda dapat saksikan ketika ini, laluan masuk ke Kuala Lumpur menerusi Plaza Tol Gombak agak perlahan dengan pertambahan kenderaan pada ketika ini. Namun di sebelah sana laluan utama menuju keluar ke arah pantai timur lancar. Kemungkinan besar orang ramai memanfaatkan cuti hujung minggu, disambung lagi hari ini Isnin cuti hari pekerja untuk balik ke destinasi masing-masing masuk ke ibu negara. Setakat pukul 5 petang tadi keadaan cuaca baik dengan suhu kira-kira 32 darjah Celsius di kawasan Lebuh Raya Kuala Lumpur menuju ke Karak kilometer 21 dengan peningkatan trafik menyebabkan aliran sesak dan perlahan menuju ke Kuala Lumpur. Sementara itu dari kilometer 61.5 di kilometer 51 Bentong ke Bukit Tinggi juga mengalami trafik yang sesak dan perlahan. Begitu juga di kawasan TP Gombak dan bercantum dengan trafik MRR2. Di LPT1 pula trafik lancar di sepanjang Lebuh Raya di kedua-dua hala. Dan sejak pukul 12.30 malam semalam sehingga pukul 2 petang tadi, jumlah trafik yang dicatatkan melalui Plaza Tol Gombak ialah dalam anggaran 92,529, manakala bagi LPT1 ialah dalam anggaran 28,191. Baik, suka juga saya ingin ingatkan kepada anda pengguna-pengguna Lebuh Raya agar terus memandu dengan selamat, cermat dan sentiasa memastikan tambah nilai kad touch and go anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda ke destinasi seterusnya. Baik, setakat ini perkembangan semasa yang saya dapat kongsikan dari Plaza Tol Gombak. Seterusnya kita bersama dengan Hidayah di RNR Gurun Kedah. Silakan. Baik, seperti yang dimaklumkan, aliran trafik arah utara ke selatan berdekatan dengan RNR Gurun ini kembali berjalan lancar, dan berdasarkan maklumat yang diberikan menerusi Info Plus, kemalangan kecil itu berlaku pada pukul 3.38 petang tadi di kilometer 76.6 arah selatan dari Pendang ke Gurun. Kemalangan itu dipercayai melibatkan lebih 4 buah kenderaan menyebabkan trafik perlahan sejauh 6 km. Namun tiada lorong yang terhalang. Sebenarnya pertambahan jumlah kenderaan dari utara ke selatan ini meningkat sejak daripada tengah hari tadi dan sehingga kini. Dan di RNR Gurun arah selatan ini, jumlah kenderaan yang memasuki kawasan ini juga bertambah. Namun terkawal dengan lalu lintas dijaga dengan baik oleh anggota rela yang ditugaskan. Jadi malahan masih terdapat kawasan letak kenderaan yang masih kosong, termasuk juga sebuah tapak letak kereta yang disediakan oleh Plus berdekatan dengan kawasan RNR ini. Bagi pengunjung pula, kebanyakan mereka masih mengambil langkah tunggu dan melihat situasi semasa aliran trafik di Lebuh Raya Utara Selatan. Dan Plus sendiri menyediakan pelbagai platform untuk pengguna mendapatkan rujukan aliran trafik terkini, termasuk di mana turut disediakan di RNR arah Gurun arah selatan ini, di mana Plus menyediakan sebuah skrin daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, aliran trafik terkini daripada utara ke selatan. Seperti yang anda dapat lihat, pengunjung juga dapat merujuk kepada skrin ini, di mana aliran trafik dari Kedah sehingga ke Pulau Pinang berjalan lancar. Namun di Menora kilometer 260.4 berlaku kesesakan di kedua-dua arah.
seperti yang dimaklumkan itu juga antara kemudahan yang disediakan oleh PLUS bagi pengguna mereka juga boleh mendapatkan di gerai-gerai yang disediakan di sini. Pelbagai gerai menyediakan minuman dan makanan, termasuk juga menyediakan menu rahmah untuk pengunjung menikmati dan beristirahat di sini sementara meneruskan perjalanan masing-masing. Selain itu, masih lagi dalam suasana Aidilfitri bagi mereka yang ingin pulang ke kota ataupun berkunjung lagi ke rumah saudara terdekat, masih boleh mendapatkan pelbagai juadah kuih tradisional yang berkonsepkan Pekan Rabu yang terdapat dijual di gerai di sekitar RNR Gurun Arah Selatan ini, antaranya bahulu panas-panas, belacan dan pelbagai jenis kuih tradisional. Jadi untuk info lanjut, pengguna boleh mendapatkan info trafik Lembaga Lebuhraya Malaysia atau talian hotline PLUS, iaitu PLUS Ronda di 1800 88 000 bagi sebarang masalah yang dihadapi. Jadi buat anda, rancanglah perjalanan, rujuklah menerusi platform yang disediakan oleh PLUS bagi mengelakkan anda berlaku kesesakan, memandangkan pada hari ini merupakan hari cuti umum, hari pekerja. Ramai yang mengambil peluang untuk pulang ke kota ataupun menyambung percutian masing-masing. Di setakat itu laporan saya dari RNR Gurun Arah Selatan. Kita ke Ashikin di Melaka. Baik, terima kasih Hidayah dari RNR Gurun Kedah. Berita langsung bersama saya Nurul Ashikin Abdul Halim, seterusnya dari RNR Aikeroh Melaka. Dan ketika ini cuaca hujan di Lebuhraya Utara Selatan, justru kepada pengguna diharap dapat berhati-hati ketika memandu. Dan untuk berkongsi mengenai keadaan aliran trafik khususnya di Lebuhraya Utara Selatan dan di ketiga-tiga tol di Melaka ini, saya bersama dengan pengurus wilayah Selatan PLUS, Encik Hod Hamzah. Baik, Encik Hod Hamzah, mungkin boleh kongsikan dengan penonton berita RTM ketika ini. Setakat petang ini, jumlah kenderaan yang telah keluar masuk di ketiga-tiga tol di Melaka dan aliran trafik khususnya di Lebuhraya Utara Selatan menghala ke utara. Silakan. Okey, terima kasih Syikin untuk pengetahuan semua. Untuk laporan trafik terkini terutama di 3 plaza di negeri Melaka, iaitu Plaza Tol Simpang 4, Aikeroh dan Jasin. Setakat ni pukul start pada pukul 1 petang, 1.30 petang tadi, trafik telah meluput tinggi dan berterusan sehingga kini. Dan sementara untuk di Lebuhraya, trafik mula perlahan daripada persimpangan Simpang 4 menuju ke persimpangan Seremban. Mungkin ada jangkaan daripada pihak PLUS untuk aliran trafik khususnya di ketiga-tiga tol ini sehingga tengah malam nanti. Okey, secara puratanya trafik harian untuk ketiga-tiga tol plaza Simpang 4, Aikeroh dan Jasin adalah 110,000 keluar masuk. Setakat pukul 4 petang tadi, jumlah trafik setelah mencapai 60,000. Jadi kita ada lebih kurang balance dalam 50,000 lagi trafik yang kita jangka sehingga pukul 12 tengah malam ni. Sedikit pesanan Encik Hod kepada penonton berita RTM khususnya yang belum lagi bergerak untuk pulang ke ibu kota Kuala Lumpur sepanjang menggunakan Lebuhraya PLUS ini. Okey, pada tahun ini kita ada inisiatif yang amat baik, iaitu kita memperkenalkan Smart Lane di 2 lokasi di wilayah selatan, iaitu di antara Senar Utara ke Kulai dan Port Dickson ke Seremban. Jadi saya nasihatkan gunakanlah Smart Lane ni tanpa rasa was-was, dengan bantuan PDRM dan PLUS. Gunakan untuk memastikan kelancaran trafik dan juga kita menambah kapasiti lorong. Itu saja. Okay. Terima kasih Encik Hod atas perkongsian itu. Dan kepada pengguna jalan raya yang mungkin masih belum memulakan perjalanan untuk pulang ke ibu kota, pastikan anda mendapat rehat secukupnya, berhenti di RNR yang disediakan sekiranya mengantuk atau penat, ini untuk mengelakkan daripada berlakunya microslip. Dan itu lintas langsung bersama saya Nurul Ashikin Abdul Halim dari RNR Aikeroh. Kembali ke studio bersama Miza. Silakan. Baik, terima kasih Syikin. Dari RNR Aikeroh Melaka, kita terus ke perkembangan Terminal Bas Express Inanam Kota Kinabalu bersama Nirona Newman. Silakan.
Baik, ketika ini saya berada di Terminal Bas Express Inanam Kota Kinabalu bagi meninjau suasana di terminal ini, memandangkan esok merupakan hari bekerja dan persekolahan turut bermula, dan seperti yang anda lihat di belakang saya sekitar sini, keadaan di terminal ini adalah berjalan dengan lancar dan tidak mengalami kesesakan yang ketara. Ketika dihubungi pihak kami sebentar tadi, menurut Presiden Persatuan Pengusaha dan Pemandu Bas Ekspres Sabah Sebok, Datu Donald Hanafi, tiket untuk pulang ke Bandaraya Kota Kinabalu dari arah pantai timur telah habis dijual. Difahamkan sebanyak 2,000 tiket bas ekspres yang telah dijual kepada mereka yang memilih bas ekspres untuk menggunakan bas ekspres dari arah pantai timur yang meliputi daerah termasuk daerah Semporna, Tawau dan Sandakan. Dan muatan bagi setiap bas juga adalah mencukupi. Bagaimanapun, perbandingan penjualan tiket pada hari raya pertama adalah lebih banyak berbanding hari ini, iaitu 4,000 tiket yang telah dijualkan pada hari raya pertama. Ini disebabkan orang ramai tidak balik secara serentak berbanding sambutan hari raya pertama pada 22 April lepas. Oleh itu, beliau juga mengingatkan kepada semua pemandu bas ekspres agar mengutamakan keselamatan dan disiplin semasa berada di jalan raya demi kebaikan semua. Dalam sidang media yang dilakukan baru-baru ini oleh pemangku Pesuruhjaya Polis Sabah, Datu Jauti Dikun, pihaknya telah menggerakkan seramai 460 pegawai dan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sabah untuk bertugas sepanjang Ops Selamat 20 bersempena Hari Raya Aidilfitri 2023 bagi memantau kawasan yang sering berlaku kemalangan dan laluan berpotensi menimbulkan gangguan trafik seperti Pusingan U. Dan beliau turut menasihatkan agar setiap pengguna jalan raya mendapatkan rehat yang secukupnya sebelum memula atau meneruskan perjalanan yang jauh ke destinasi masing-masing. Baik, sekira itu sahaja laporan yang dapat kami kongsikan. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Nurana. Cadangan cuti sekolah besar disifatkan sebagai relevan dan tepat bagi mengelak kesan buruk akibat cuaca panas melampau ketika ini. Bagaimanapun, sekolah-sekolah di negeri terlibat disaran mengolah kaedah pembelajaran yang lebih sesuai seperti pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Sekolah-sekolah bagi negeri yang terkesan boleh melaksanakan penyampaian pembelajaran yang lebih fleksibel bagi memastikan tempoh atau bilangan hari persekolahan mencukupi. Saya yakin guru dan pelajar sudah mempunyai pengalaman yang cukup dalam pelaksanaan PDPR, terutamanya dalam keadaan situasi yang mendesak. Tiada kes kecemasan berkaitan strok haba direkodkan di Melaka setakat ini. Namun, orang ramai diingatkan kekal peka perubahan cuaca dan kesihatan tubuh badan. Misalnya suhu kita tu dah sampai 35 hingga 37, maka itu adalah kritikal dan tolong pastikan langkah-langkah diambil seperti jauhi dari tempat-tempat panas, banyak minum air, banyakkan berehat dan sebagainya. Yang keduanya adalah kalau ada tanda-tanda apalah yang menunjukkan misalnya tak pernah krem jadi krem, ataupun mental kita dah mula rasa macam tak begitu fokus, cuba pergi ke klinik dapatkan bantuan. Pintu dah, tingkap dah, CCTV dah, semua dah. Sam, kenapa macam ni? Ada banyak kat luar. Siapa? Kita kena halang mereka dari masuk. Maksudnya mereka pergi pada awal pagi dan lewat petang. Mana? Itu? Guna ni lah. Lindungi diri anda daripada musuh. Gunakan perlindungan yang sesuai.
bertemu kembali. Pesta Keamatan Platform Perkasa Perpaduan Rakyat berbilang kaum. Jadi fokus dari Sabah akan diperincikan oleh Rita Aloysius Malik. Silakan Rita. Ya, sambutan acara kebudayaan seperti Pesta Keamatan memupuk perpaduan rakyat berbilang kaum di negeri ini sekaligus menjadi platform mempromosikan kesepaduan sosial antara masyarakat pelbagai etnik. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berucap sempena majlis pelancaran sambutan Pesta Keamatan Perikat Negeri Sabah di Dewan Seri Sulaman Tuaran. Teks ucapan beliau disampaikan Timbalan Ketua Menteri 1 Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan. Datuk Haji Ji turut gembira kerana terdapat kesedaran oleh banyak kumpulan etnik untuk menyokong usaha kerajaan dalam mengekalkan tradisi etnik dan pada masa sama mempromosikan kepelbagaian budaya yang amat dibanggakan di Sabah. Turut berlangsung penyampaian anugerah tokoh keamatan. Untuk generasi muda, kita ambil keamatan ini sebagai salah satu ruang untuk membudayakan masyarakat dan pada masa yang sama kita ambil ruang ini untuk mengeratkan lagi silaturahim dalam kalangan masyarakat kita dan juga rakan-rakan dalam suku yang lain. Saya Jeffrey Kitingan, pengurusi Induk Jawatan Kuasa Keamatan 2023, ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Kotobian Tadau Tagaya da Keamatan. Marilah kita merayakan keamatan untuk membudayakan perpaduan. Sekian dan raikan Aramaiti. Saya YB Datuk Jim Seratib, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Negeri Sabah, ingin mengucapkan selamat menyambut Pesta Keamatan tahun 2023 Negeri Sabah dengan bertemakan keamatan membudayakan perpaduan. Zoi Robert Sidi, maganu do kosibatan diti do memasun masa viavi do ketebian pemkongsikaan tadau tegazo do keamatan 2000 tahu. Sambutan Hari Terbuka Pengkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM KD Sri Sempurna dimeriahkan dengan kunjungan lebih 2,000 penduduk sempurna. Program tahunan itu antara lain bagi mendekatkan anggota TLDM kepada masyarakat setempat di samping menyemai semangat kerjasama dan membantu menyalurkan maklumat kegiatan jenayah laut. Selain itu, ia juga menjadi medium untuk anggota TLDM mempamerkan kerjaya dan aset yang digunakan dalam tugasan seharian sekaligus menarik minat golongan muda untuk menyertai unit beruniform ini. Tujuannya adalah untuk memberi pemahaman orang awam terhadap TLDM, khususnya terhadap KDC Sempurna di sekitar inilah. Tujuan utamanya adalah untuk meraihkan TLDM dengan temanya TLDM Siaga, Kedaulatan Terpelihara. Yang maksudnya adalah kami sentiasa bersedia di mana-mana untuk memelihara kedaulatan perairan negara dan juga kedaulatan negara secara keseluruhannya. Pegawai Pemerintah KD Sri Sempurna, Kapten Hairul Aizan Taib, ditemui pemberita dalam program Hari Terbuka Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, Hari TLDM kali ke-89 di KD Sri Sempurna. Tambah beliau, keadaan persekitaran maritim yang selamat adalah penting bagi kestabilan dan pertumbuhan ekonomi negara. Pengunjung yang hadir berpeluang menyertai pelbagai aktiviti yang diadakan, termasuklah memanah, menembak, pameran kerjaya TLDM dan agensi kerajaan, lawatan ke kapal TLDM, aktiviti menaiki bot tempur serta aktiviti pemeriksaan kesihatan dan derma darah. So kami sebagai orang awam rasa memang excited lah untuk yang ni. So ada juga peluang untuk boat ride semua tu, semua saya join. Sebab saya memang suka sebab tempat lain kami tak dapat benda-benda yang macam ni lah. Bawa anak-anak supaya diorang gembira sikit. Hari TLDM kan, jadi kita bawalah anak-anak tengok sini. Bukan hari-hari. Kami nak merasa macam mana TLDM punya sambutan lah. Kami ni naik bot saja. Anak-anak nak naik bot saja. Anak-anak keluarga. Kami datang keluarga semua.
Penganjuran Hari Terbuka Pangkalan TLDM turut mendapat kerjasama Hospital Sempurna, Jabatan Pertahanan Awam, Bomba dan Rela. Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS akan memperkenalkan modul pembelajaran baharu bermula Jun depan. Modul Tabika KEMAS Tahfiz itu bakal dimulakan di 100 buah kelas Tabika KEMAS di seluruh negara. Ketua Pengarah KEMAS, Ahmad Kamal Idris Muhammad Nawawi berkata, KEMAS sentiasa menambah baik modul kurikulumnya demi kecemerlangan dan keseimbangan pembelajaran terhadap pembangunan pendidikan pelajar. Selain itu, pihaknya juga menambah baik modul kurikulum standard sedia ada termasuk modul penghayatan pendidikan Islam yang memfokuskan kepada aktiviti pembelajaran bacaan Al-Quran dan ibadah. Yang terkini kita laksanakan modul penghayatan pendidikan Islam yang kita fokuskan pada ada dua, satu ibadat dan juga pembacaan Al-Quran. Dan kita dah tambah baik lagi modul ini ya. Ini modul KEMAS sendiri ya. Dan baru ni kita ada satu lagi modul yang akan kita cuba kenalkan ya, Tabika KEMAS Tahfiz. Beliau ditemui pemberita dalam majlis apresiasi dan sambutan Hari Raya Aidilfitri KEMAS kawasan Parlimen Kalabakan di Tawau. Pihaknya juga bercadang untuk membuka sebuah kelas pembelajaran di Pulau Sebatik untuk mereka yang gagal menguasai kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Majlis apresiasi kali ini diadakan bagi memberi 15 anugerah kecemerlangan kepada kaki tangan KEMAS kawasan Parlimen Kalabakan yang telah menunjukkan prestasi cemerlang sepanjang tahun lalu. Fokus kepada pembangunan pendidikan, kebajikan dan penyelidikan. Itu antara tumpuan Yayasan Dang Sanak Sabah YDS yang bergerak dalam bidang keagamaan dan kemanusiaan termasuk membantu golongan kurang berkemampuan dalam bulan Syawal ini. Ketua Pegawai Eksekutif YDS Sabdin Ibrahim memberitahu ke arah itu pihaknya menganjurkan Majlis Makan Malam Amal 2023 sentosa di Kubah Hayat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu bermula 7 malam ini. Penting kita akan mengumpulkan dana semaksimal mungkin dan insyaAllah Alhamdulillah daripada konsert ini sangat terharulah, sangat berjaya dan melebihi daripada sasaran kita dan insyaAllah kita akan gunakan sepenuhnya dana ini untuk kembalikan kepada masyarakat untuk kebaikan masyarakat dari segi sosioekonomi ataupun pendidikan dan sebagainya. Sabdin ditemui RTM selepas menjadi tetamu khas segmen Ekspresi Sabah FM di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Digital KKD Kota Kinabalu. Penyanyi tersohor Datuk Ramli Sarip akan menjayakan persembahan pada malam tersebut, manakala penyanyi Marsha Milan Londoh merupakan artis undangan. Sementara itu, Datuk Ramli Sarip berharap lebih banyak program bagi menonjolkan bakat seni tanah air akan dilaksana selepas industri hiburan yang terkesan akibat COVID-19. Apa yang saya harapkan momentum ini dapat diteruskan dan artis-artis yang baru akan terus berkarya. Jangan takut untuk diuji kerana kehidupan ini adalah satu perjuangan. Dan bagi saya, apa yang berlaku dalam PKP yang lalu adalah satu pelajaran, pengajaran yang sangat mengajar kita tentang kehidupan untuk bersabar, yakin dan sebagainya. Satu tapak perniagaan yang boleh menampung lebih 100 peniaga wanita daripada Kelab Komuniti Usahawan Wanita Maju Papar KUAP bakal beroperasi di daerah Papar. Usaha itu yang mendapat kerjasama pihak Amanah Ikhtiar Malaysia AIM sekaligus akan membuka lebih banyak peluang kepada golongan wanita untuk menjalankan perniagaan masing-masing di tapak yang disediakan. Penaung Kelab Usahawan AIM Papar Datuk Juil Nuatim yakin tapak perniagaan ini pasti memberi manfaat kepada masyarakat setempat, terutama ahli kelab. Saya telah membantu ini mendapatkan satu tapak untuk mereka berniaga. Setiap hari mereka akan berniaga. Kita sudah tapak di Plaza 22 itu satu tapak untuk mereka berniaga. Hasil daripada bantuan daripada AIM lah. Kita sudah rancang ini dan kita yang punya tempat itu kita sudah minta dia supaya dianjurkan di sana.
Datuk Juil yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Limbahau memberitahu daripada 2,600 ahli kelab, pembayaran semula kepada AIM daripada ahli kelab ini amat tinggi iaitu 99%. Dalam pada itu, Timbalan Pengurus Wilayah AIM Sabah Barat, Suharno Ali ketika ditanya berhubung jumlah peruntukan bagi kawasan Papar tahun ini, beliau memaklumkan bagi kawasan Papar sahaja sejumlah 17 juta ringgit telah diperuntukkan berbanding 19 juta ringgit pada tahun lalu. Bercerita sikit tentang amanah di Papar ini juga, apa yang kita nampak setakat ini daripada pengusaha-pengusaha kecil kita, progresif yang mereka lakukan, sekurang-kurangnya orang telah mencipta peluang pekerjaan kepada isi rumah mereka sendiri, kepada anak mereka, dan yang menariknya juga perniagaan ini terus diwarisi oleh generasi seterusnya untuk anak-anak mereka. Sekurang-kurangnya orang tidak keluar ke bandar. Harapan saya agar semua ahli ataupun yang peminjam amanah ikhtiar ini akan dapat meningkatkan lebih lagi usaha diorang untuk supaya diorang dapat manfaat yang lebih tinggi. Mesti kebersamaan kami, bersepahaman, dan apa saja yang kami masalah kami bincang semualah, bincang sama-sama. Masalah yang sikit pun kami bincang. Kalau satu tegur, tiada ambil hati. Turut diadakan penyampaian anugerah OI 100%, anugerah usahawan berjaya dan anugerah kumpulan setia pusat 15 tahun ke atas. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Terus setia bersama Berita Wilayah untuk perkembangan dari negeri lain. Kembali bersama Miza, silakan. Baik, terima kasih Rita Licious. Bantuan untuk 3 adik tiri kepada kanak-kanak mangsa dera di Johor minggu lalu jadi tumpuan lintas langsung dari Sarawak. Jadi terus bersama Bu Mawin untuk perinciannya, silakan. Ya Miza, baik sebelum itu kita dengan perkembangan ini. Penganjuran rumah terbuka masih meriah di Sarawak walaupun sudah memasuki hari ke-10 di bulan Syawal. Ia juga kebetulan pada cuti umum Hari Pekerja hari ini. Di Kuching, Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan isteri Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuan Kebujang turut mengambil kesempatan berkunjung ke rumah terbuka Aidilfitri seorang kenalan beliau iaitu Al-Hadi Ibrahim di Jalan Bako Kuching. Beliau dan Puan Sri Datuk Amar Jumaani meluangkan masa hampir sejam di rumah terbuka berkenaan serta dihidangkan dengan pelbagai juadah istimewa Hari Raya. Manakala malam tadi, Premier juga berkesempatan melawat kenalannya Tan Sri Bustari Yusof di Kampung Pinang, Jawa. Beliau diiringi Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof serta ketiga-tiga Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Ugambas, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Datuk Sri Dr. Sim Kuhian. Baik, sementara itu, Timbalan Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Datuk Sri Huang Tiong Si menyatakan bahawa sambutan Hari Raya Aidilfitri merupakan peluang terbaik mengukuhkan kerjasama antara individu, jabatan serta agensi. Beliau yang juga ahli Parlimen Sarike mengatakan perayaan sedemikian tidak hanya disambut oleh umat Islam, malah ia juga diraih bersama bukan beragama Islam. Kesempatan terbaik sekali untuk saling merupakan semua persedisahan dan persekitaran, seterusnya mengukuhkan kerjasama di antara individu, jabatan dan juga agensi. Beliau berucap pada Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Pemimpin bersama rakyat di Dewan Serbaguna Kampung Seberang Sarike bersama Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Sarawak. Susulan kes dera kanak-kanak berusia 4 tahun yang dipercayai didera oleh ibu bapanya sehingga meninggal dunia di Johor pada Jumaat lepas. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu kementeriannya akan membantu dalam menguruskan pendaftaran kelahiran 3 adik tiri mangsa yang dilaporkan tiada memiliki sijil kelahiran.
Kedua ialah merujuk bapa saudara tiri kanak-kanak ke bahagian kebajikan produktiviti PKMD Johor Bahru. PKMD pejabat kebajikan masyarakat di Johor Bahru bagi tujuan permohonan bantuan kanak-kanak untuk meringankan beban keluarga bapa saudara itu. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri bersama pemimpin di Dewan Serbaguna Mahligai Gading di Lundu. Tambah Datuk Seri Nancy, ketiga-tiga kanak-kanak tersebut kini di bawah jagaan bapa saudara tiri mangsa susulan penangkapan ibu bapa mereka kerana dipercayai melakukan penderaan berkenaan. Jelasnya, tindakan-tindakan tersebut diambil setelah mengadakan temu bual terhadap bapa saudara tiri mangsa bagi mendapatkan maklumat lanjut terhadap keluarga berkenaan. Sementara itu, lebih 1,000 penduduk sekitar Lundu hadir di Majlis Rumah Terbuka berkenaan yang turut diserikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu, Azizul Anwar Pehin Sri Adenan. 8 ketua isi rumah KIR yang kehilangan tempat tinggal dalam kejadian kebakaran di Jalan Pujut Corner pada 23 April lalu diberikan lot kediaman di Kampung Lusut Lambir Miri. Surat kelulusan peruntukan lot kediaman Kampung Lusut Lambir diserahkan oleh Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan pada Majlis Rumah Terbuka Dewan Usahawan Bumiputera Sarawak, Cawangan Miri di Piasa Bot Kelab Miri. Dalam kejadian kebakaran berkenaan, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri telah melaporkan 9 buah rumah papan setinggan yang melibatkan 15 ketua isi rumah musnah dalam kebakaran. Namun, melalui semakan di Pejabat Jabatan Tanah dan Survey Bahagian Miri, mendapati 8 KIR yang terlibat dalam kebakaran tersebut ada dalam rekod bancian Jabatan Penguatkuasa pada tahun 2019. Susulan itu, Kerajaan Negeri bersetuju menyerahkan surat kelulusan peruntukan lot kediaman di Kampung Lusut Lambir kepada 8 penerima terbabit. Sementara itu, dalam ucapan perasmiannya, Dato' Amar Awang Tengah menyatakan kaum Bumiputera perlu bersungguh-sungguh mengusahakan perniagaan selain berdisiplin menguruskan kewangan ke arah memajukan perniagaan masing-masing. Katanya ini kerana perniagaan kecil dan sederhana di Miri berpotensi dikembangkan. Pada majlis itu, seramai 60 anak-anak yatim menerima sumbangan raya daripada Timbalan Premier. Masyarakat di negeri ini digalakkan untuk bergiat aktif dalam program-program di peringkat komuniti dan persatuan agar dapat terus mengeratkan kerjasama daripada pelbagai pihak. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hibni yakin kerjasama yang baik akan memberi impak positif terutama dalam mencapai dasar-dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan. Jelasnya, program kemasyarakatan ini juga dapat meningkatkan kemahiran insaniah dan tahap pengurusan seseorang individu, malah mengasah bakat untuk melahirkan seorang pemimpin yang baharu. Dr. Hazlan yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Demak Laut berkata, potensi seorang bakal pemimpin juga akan dapat dilihat menerusi sikap bertanggungjawab dan integriti yang ditonjolkan semasa terlibat aktif dalam aktiviti kesukarelawan yang dianjurkan di peringkat komuniti dan persatuan. Beliau berucap demikian pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Badan Bukan Kerajaan NGO Kampung Muara Tebas di Kuching. Kira-kira 600 penduduk sekitar Kampung Muara Tebas yang terdiri daripada ketua-ketua masyarakat, Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Ahli Kejiranan Mesra hadir memeriahkan sambutan Majlis Rumah Terbuka tersebut. Seramai lebih 2,000 pejalan kaki dan 14 buah kereta berhias menyertai perarakan Hari Wesak yang berlangsung di Kuching. Perarakan tersebut bermula di Padang Jubili Padungan dan melalui beberapa jalan utama iaitu Jalan Padungan, Jalan Bulatan Sri Aman, Jalan Tuanku Abdul Rahman, Jalan Temple, Jalan Tabuan, Jalan Ben Hok, Lorong Sentral Timur 3 dan Padang Jubili. Beberapa laluan jalan raya juga telah ditutup bagi melancarkan perarakan yang melibatkan jalan di lampu isyarat St. Mary dan bulatan Sri Aman, lampu isyarat Jalan Padungan dan Jalan Pending.
Acara pelepasan perarakan telah disempurnakan oleh Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian yang turut disaksikan oleh Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng dan Pengerusi Majlis Perbandaran Padawan MPP Tan Kai. Manakala laluan kenderaan berhias yang menerangi perarakan menarik ramai warga kota termasuk pelancong terutamanya masyarakat yang menyambut Hari Wesak. Perarakan disertai pelbagai jenis persatuan Buddha dan wakil-wakil sekolah di bahagian Kuching termasuk dari Serian hingga Lundu. Hari Wesak merupakan perayaan penting kepada penganut Buddha kerana ia melambangkan kelahiran, pencerahan agung dan kewafatan Gautama Buddha. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Selamat Hari Pekerja 2023. Pekerja pemangkin wadah Malaysia Madani. Salam Malaysia Madani. Baik, kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Miza, silakan. Baik, terima kasih Bu Mawin. Pekerja pemangkin wadah Malaysia Madani. Selamat Hari Pekerja daripada kami di RTM. Lagi kes kanak-kanak lemas di Perak. Kejadian membabitkan kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun yang ditemukan lemas dalam kolam renang milik jiran datuknya di Tambun Ipoh. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata ketika kejadian mangsa bersama ibunya berada di rumah berkenaan kerana menziarahi ahli keluarga manakala bapa mangsa keluar menghantar saudara ke tempat penginapan yang lain. Mangsa ditemukan dalam keadaan terapung oleh abangnya pada 6.30 petang sebelum dibawa ke Hospital Raja Pemaisuri Bainun Ipoh untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 33-1 Akta Kanak-Kanak 2001-Akta 611 iaitu membiarkan kanak-kanak tinggal tanpa pengawasan yang sepatutnya. Sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Kejadian tersebut merupakan kes keempat melibatkan mangsa kanak-kanak di Ipoh pada tahun ini. Baik, musim jualan harum manis yang kembali rancak di Perlis antara perincian dari negeri Indra Kayangan. Jadi langsung bersama Ahmad Iqbal Arif Yaakob di studio RTM Kangar. Silakan. Ya, terima kasih. Pegelaran harum manis Perlis pada tahun ini dianggarkan sebanyak 2,141 tan metrik. Secara rasminya, ia mula dijual minggu ini hingga penghujung Julai nanti. Peminat tega buah ikan Perlis itu boleh mendapatkannya dengan harga ditetapkan iaitu antara RM25 hingga RM45 sekilogram. Itu untuk memastikan harga harum manis ini dapat dijual dengan harga yang baik, pekebun juga digalakkan untuk menguruskan harum manis mengikut amalan pertanian baik yang disyorkan oleh jabatan. Ini dapat memastikan kualiti harum manis yang dihasilkan itu adalah premium berbanding dengan grade C ataupun grade yang lebih rendah daripada itu. Pembelian boleh dibuat secara dalam talian melalui kayangan Agrofarm Sendirian Berhad Agro Bazaar Online. Manakala pemberian secara terus pula boleh dibuat dari ladang harum manis yang diiktiraf Jabatan Pertanian, antaranya Pusat Kecemerlangan Mempelam Harum Manis Sungai Batu Pahat dan Koperasi YA. Peratus pengeluaran harum manis Perlis pada tahun ini tinggi mengikut pengeluaran bunga iaitu 92.5% pokok merangkumi 1,451.31 hektar. Namun berikutan cuaca tidak menentu ketika awal pendebungan, keluaran harum manis tahun ini dijangka sedikit berkurangan berbanding tahun sebelumnya. Bagi usahawan harum manis Muhammad Mustaqim Abdullah, pengeluaran musim ini sebanyak 10 tan metrik harum manis dijangka dapat dipasarkannya berbanding 24 tan metrik musim lalu. Ia dijangka mampu memberi pulangan lebih RM100,000 berbanding lebih RM250,000 tahun sebelumnya. Untuk musim tahun 2023 ni, keluaran harum manis kali ini menurun sikit disebabkan faktor dia berbunga waktu hujan. Apabila berbunga lebat tu ni, time tu hujan turun. Bila hujan turun, bunga dia luruh dan putik-putik dia tu tak banyak lah. Jadi buah dia tu pun lebih kurang kita boleh katakan peratus dia tu 1/3 daripada tahun lepas. Keseluruhan dari Perlis ni.
Bagi pelanggan yang ingin menikmati harum manis, perlu bijak memilih buah yang dikehendaki di samping berurusan dengan pengusaha harum manis sendiri agar tidak ditipu penjual. Kita kena tengok bila buah tu kita nak makan. Nak makan lah ke, nak makan esok ke, nak makan lusa ke, nak makan minggu depan ke. Yang tu kita kena tahu. Sebab kita kena pilih buah. Jadi bila kita nak pilih buah, kita kena tengok buah yang mana sesuai matangnya. Baik, yang kedua kita kena tengok macam mana rupa buah yang betul-betul matang. Penghantaran harum manis ke seluruh negara kini boleh dibuat menggunakan syarikat penghantaran selain penghantaran pukal menggunakan perkhidmatan bas ekspres. Jumlah tangkapan hasil laut didapati berkurangan sepanjang awal sambutan Aidilfitri kali ini. Ia berikutan jumlah nelayan yang turun ke laut hanya kira-kira 14 buah bot berbanding kebiasaan lebih 80 buah bot. Tinjauan RTM di Jeti Pendaratan Hasil Laut Kuala Sungai Baru mendapati jumlah hasil laut yang didaratkan hanya kira-kira 50 hingga 100 kg sahaja berbanding lebih 1 tan metrik setiap hari. Ini berikutan kekurangan hasil pendaratan ketika ini, pembeli yang menunggu di Jeti Pendaratan terpaksa bersesak mendapatkan bekalan yang didarat nelayan setiap kali mereka pulang ke jeti. Pelanggan memang ramai lah. Pelanggan dah tahu dah barang-barang sini semua barang fresh. Kalau secara purata banyak mana satu hari dekat daratan? Daratan ni tak boleh tentu tapi raya ni. Purata lah raya ni. Raya ni udang dalam 450 kilo macam tu lah baru. Pasal keluar pun tak berapa buah nelayan ni. Kita cari ikan yang fresh, yang harga berpatutan lah. Sebab dekat ujung sana memang ada jual ikan yang campur-campur, ada setengah yang dia dah peram lah. Yang ni kita betul-betul cari daripada nelayan lah. Nelayan dia mai, dia naik sini, dia timbang, kita agak berebut. Ikan memang segar lah, ikan elok. Ikan, udang dan ketam. Pendaratan hasil laut oleh nelayan dijangka pulih dalam masa terdekat setelah kesemua nelayan kembali turun ke laut. Sekian paparan berita dari Perlis hari ini. Salam Malaysia Madani, kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Ahmad Hibau. Cuaca panas turut mengurangkan kapasiti air kolam takungan atau tandak di Pos Lebir Gua Musang dan 500 orang asli di kawasan itu terjejas kerana bekalan asas tersebut hampir kering hingga memaksa mereka menadah air hujan. Tak selera lah. Tak melikat. Air keruh pun ada, semua ada. Susah nak buat. Sumber air kat sini daripada mana? Dari itu tanduk di bukit. Air tandak bukit lah. Jadi air tandak pun dah kering sekarang? Dah kering dah. Jadi tengok sana, orang kampung sana pun putus juga air je. Cuaca panas sekarang sebab ni, kalau kita nak kira tu sebab ladang semua ni jadi dia panas, air kering. Lepas tu kita pun rasa tak macam dululah. Nak mandi mana, air kita tak ada. Minta bantuan lah kalau betul-betul. Dah kampung kami susah. Bukan tak susah kampung kami. Jadi kalau nak bantuan tu, bantuan air bersih lah. Air bersih lah. Kira datang bagi air lah. Datang bagi air bersih. Seorang kru bot nelayan tempatan dikhawatiri lemas lepas terjatuh semasa tiba di jeti Pulau Kambing, Kuala Terengganu. Mangsa dikenali sebagai Suti Prapa, 52 tahun dari Kalasin, Thailand. Susulan kejadian itu, Maritime Rescue Sub-Center Kuantan diaktifkan serta mengkoordinasikan operasi cari lamat. Maklumat awal disalurkan segera kepada Aset Maritim yang melakukan rutin rondaan bagi mengesan kedudukan bot berkenaan 20 batu nautika dari muara Kuala Terengganu. Kali terakhir, mangsa disedari hilang memakai baju biru dan seluar hitam. Sebarang maklumat dilaporkan di talian 999 atau di talian tertera. Politik yang berlebihan perlu dihentikan kerana ia hanya membawa keburukan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu agenda mensejahterakan rakyat jadi fokus setiap pemimpin. Kita boleh meraihkan perbezaan kita mungkin ketika pilihan raya. Selepas keputusan dibuat oleh rakyat, kita hendaklah
memberikan tumpuan kepada membangunkan negara dan memberikan keutamaan bagi memberikan kesejahteraan pada rakyat keseluruhannya. Itulah kaedah demokrasi yang harus kita lakukan. Jika kita terlalu banyak berpolitiking, ini akhirnya akan memberikan kesan yang sangat negatif pada rakyat dan kita meraihkan perbezaan yang akhirnya menyebabkan perpecahan. Kertas rayuan pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak tidak dapat dibawa ke mesyuarat Lembaga Pengampunan bagi Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya kali ke-59 yang bersidang Jumaat lalu. Ia akan dipertimbangkan pada masa yang sesuai mengikut perundangan dan peraturan terpakai. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Lembaga Pengampunan bagi Wilayah Persekutuan Datuk Seri Khairul Zaimi Daud. Jelas beliau pada mesyuarat yang berlangsung di Istana Negara itu, sebanyak 10 kes rayuan pengampunan telah dipertimbang. Mengikut perkara 42 Perlembagaan Persekutuan yang di-Pertuan Agong berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum terhadap kesalahan yang telah dibicarakan Mahkamah Tentera, juga kesalahan yang dilakukan dalam wilayah persekutuan. Baik, perkembangan Sukan Si Kemboja 2023. Ketua Jurulatih Skuad Bola Sepak Wanita Kebangsaan Solin Al-Zaubi tidak mahu meletakkan sebarang tekanan kepada anak-anak buahnya pada kejohanan kali ini. Sebaliknya, beliau hanya akan menuntut skuad Melayan Tigers mempamerkan aksi terbaik dalam semua perlawanan bermula dengan aksi berdepan Vietnam Rabu ini. So I told, don't worry, just put your 100%, fight until the end, don't give up, and to do less mistakes. This is another important thing. We have to be focused and we have to be determined, and they have to believe in themselves as well. Beliau berkata demikian kepada media di KLIE. Sementara itu, Ketua Pasukan Bola Sepak Wanita Steffi Kaur yakin pasukannya kini sudah mempunyai persefahaman yang cukup baik selepas menjalani latihan selama sebulan. I think mereka pun sekarang sudah selesa dan mereka juga berada di tahap yang sama dengan pasukan dengan player-player senior, dan saya harap mereka ni tidak akan lose confidence and will just maintain apa yang ada sekarang ini. Pasukan negara akan berdepan Filipina pada 6 Mei dan Myanmar 9 Mei. Siapa kita? Malaysia! Kita! Malaysia! Siapa kita? Malaysia! Masih dengan perkembangan Sukan Si, pasukan bola tampar lelaki negara yakin mampu bawa pulang pingat pada tamasya kali ini sekaligus menamatkan kemarau pingat selama 22 tahun. Jelas Ketua Jurulatih Bola Tampar Lelaki Kebangsaan Sam Simon Mosyahid, sasaran itu realistik selepas melihat perkembangan pasukannya di dua kejohanan yang disertai iaitu di Maldives pada Februari dan di Shah Alam pada Mac lalu. Actually kita punya persiapan ni dulu ada persiapan untuk 2027. So kita tak ada target. Tapi bila kita dah masuk dua kejohanan macam ada peluang untuk dapat salah satu daripada 3 pingat tu lah, sama ada gangsa, perak atau emas lah. So kita target sasaran ada pingat lah dalam kali ini. Tambah beliau, atletnya kini bebas dari sebarang kecederaan dan sedia memberikan persembahan yang terbaik di Kemboja nanti. Antara pencabar buat pasukan negara pada Sukan Si edisi ke-32 adalah pasukan bola tampar lelaki Indonesia yang dilihat cukup bersedia kali ini. Beliau berkata demikian kepada RTM di KLIA Sepang. Nelayan di Serkam Pantai Melaka meluahkan rasa bimbang susulan jambatan yang menghubungkan penempatan mereka dengan jeti pangkalan nelayan kawasan itu semakin usang. Jambatan konkrit berusia hampir 20 tahun itu dikhawatiri boleh mengancam nyawa pengguna. Lebih memburukkan, jambatan tersebut turut digunakan kenderaan berat beberapa projek pembangunan di kawasan berhampiran. Jika sekiranya jentera-jentera berat lalu selalu di situ, kami dapati jambatan itu telah pecah, kemungkinan boleh roboh.
Jadi bagi jentera pula nak lalu tempat lain, tak ada jalan yang boleh masuk kecuali di sini. Jadi untuk kemudahan kemajuan yang dapat kita bangunkan di sekam pantai ini, mudah-mudahan itulah tadi. Kita harapkan kerajaan dapat bantu kami dengan secepat mungkin. Justru tindakan segera diharap dapat dilaksana sebelum berlaku perkara tidak diingini. Pertandingan memancing inisiatif komuniti nelayan di Serkam Melaka untuk eratkan ukhuwah pada bulan Syawal. Program julung kali diadakan itu melibatkan 100 peserta. Mengeratkan silaturahim antara nelayan khususnya di Serkam sendirilah. Yang sebut tadi 95 penyertaan yang hadir. Jadi situlah mudah-mudahanlah kita dapat rapatkan ukhuwah semua. Biasa tahun-tahun lepas luar daripada hari raya. Hari ini pada hari raya pula punya semangat kan. Dapat lagi kumpul-kumpul, dapat berkenalan dengan nelayan-nelayan baru lagi. Yang pertama sekali, terima kasihlah saya ucapkan kepada rakan-rakan sanggup berkumpul untuk pesta mancing Kampung Serkam ni lah. Tujuan untuk mengeratkan lagi hubungan kita lah satu kampung. Peserta yang memperoleh ikan paling berat diumum sebagai pemenang. Baik, stesen radio Negeri FM komited menjadi wadah utama menyampaikan informasi terkini dengan mengekalkan identiti menerusi segmen Tonggak Moncak Potang dan sebelumnya dikenali sebagai Ohok Potang. Moncak Potang dijenamakan semula dengan menampilkan barisan juruhebat asal dan baharu iaitu Nen Tebabu dan Amir Ashraf Rosidan. Kita ikuti laporan oleh wartawan Amar Irfan Rahmat. Silakan. Penerbitan segmen Moncak Potang merupakan salah satu usaha Negeri FM dalam mematabatkan dialek Negeri Sembilan. Dialek ni tidak digunakan di negeri lain kecuali hanya di Negeri Sembilan yang kaya dengan adat pepatih. Dialek Negeri Sembilan adalah salah satu daripada seni warisan dan juga keunikan masyarakat di negeri ini. Jadi kita wujudkan program Moncak Petang daripada pukul 2 hingga pukul 6 yang diterajui oleh Nen Tebabu dan juga Amir yang kedua-duanya berasal daripada seorang orang Kuala Pilah dan seorang lagi orang Rembau. Sempena Aidilfitri, sebuah drama pendek Moncak Potang yang mengesahkan tauladan boleh ditonton menerusi platform laman sosial Facebook dan YouTube Negeri FM Official. Ya, keunikan dia sebenarnya paling motan sekali lah menunjukkan identiti Nogori tu. Nogori adat pepatih TKW kan. Jadi kelebihannya sepanjang segmen Moncak Potang kita akan bercakap dalam logat Nogori 9. Itulah keunikan dan kelebihannya untuk Moncak Potang. Dan ada istimewa tau daripada Moncak Potang untuk raya ni. Moncak Potang akan menampilkan sebuah drama rayo. Kalau biasanya kita drama rayo ni, dia memanglah satu perkara yang kebiasaan. Tapi kali ini menariknya untuk Moncak Potang bawakan secara bervisual. Bagi pendengar setia Negeri FM, dialek negeri yang dibawa menerusi segmen tersebut dapat mempamer keunikan identiti negeri beradat ini terutama kepada individu dari negeri lain. Okey, Moncak Petang ni salah satu rancangan yang baguslah untuk diketengahkan, didengarkan kepada anak-anak Negeri Sembilan. Sebab bagi saya bukan orang Negeri Sembilan saja yang boleh mendengar, boleh belajar secara logat Negeri Sembilan. Logat Negeri Sembilan yang diterapkan pada penyampaian dalam segmen Moncak Petang menjadi identiti buat stesen radio Negeri FM. Seiring dengan konsep RTM teman setia anda, Negeri FM komited menjadi wadah penyampai maklumat utama buat segenap lapisan masyarakat. Amar Irfan Rahmat, RTM. Baik, sekian berita wilayah. Terus setia dengan berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Dan selamat menyambut Hari Pekerja Pemangkin Wadah Malaysia Madani. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.